nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you... Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Wow, ada satu rahasia yang saya ingin kongsi kepada anda. Rahasia ini saya pun baru tahu. Selama ini saya baca artikel, saya baca banyak macam lagi yang saya baca. Ingatkan, dah tahu banyak, rupanya banyak lagi yang saya belum tahu. Banyak lagi yang perlu dibelajar. Selok belok di dalam melihat politik, melihat otak-otak orang politik, melihat bagaimana politik itu dilihat dari sudut orang luar politik, orang luar parti politik dengan orang dalam parti politik. Rupanya ada satu rahasia yang telah pun dihidu oleh penulis ini, Sahabuddin Hussein. Sahabuddin Hussein, dia tulis di sahabuddin.com.net 5 Disember lagi. Ini sudah dihidu oleh Sahabuddin Hussein dan ini amat mengejutkan. Dr. Ahmad Samsuri belum tentu boleh jadi PM. Ya, itu memang confirm, belum tentu. Belum tentu boleh jadi PM. Tapi anak Hadi Awang hampir pasti dapat kerusi MB. Nah, tajuknya memang deep betul itu. Kalau Ahmad Samsuri tiba-tiba kena tukar dia punya jawatan MB, dia kena game. Perdana Menteri tak dapat, MB pun bukan lagi. Kena game habis. Seperti mana yang saya tulis sebelum ini, usaha menonjolkan Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar sebagai calon Perdana Menteri tidak mungkin boleh menjadikannya sebagai Perdana Menteri waktu terdekat ini, katanya. Tiada kemungkinan dan tiada keberangkalian kerajaan boleh bertukar atau Anwar Ibrahim dapat dijatuhkan, kecuali cuma dalam mimpi dan angan-angan. Paling hampir, jika pun semua itu boleh berlaku, hanyalah selepas PRU16 pada tahun 2027 akan datang. Itu pun jika blok pembangkang PN mampu memenangi cukup jumlah kerusi untuk membentuk kerajaan baru pada PRU16 itu. Sebelum tiba tarikh PRU16, Dr. Ahmad Samsuri tetap kekal sebagai Perdana Menteri Tepi, PM Tepi, bersama dua lagi penyandang gelaran tersebut, iaitu Mahyadin Mat Yassin dan Hamzah Zainuddin, PM Tepi, 3 orang calon PM Tepi. Dengan adanya Dr. Ahmad Samsuri sebagai calon terbaru bagi jawatan Perdana Menteri secara langsung, ada 3 calon PM Tepi sekarang ini. Tetapi dalam konteks meletakkan Dr. Ahmad Samsuri sebagai calon Perdana Menteri, ia bermakna beliau tidak akan menjadi Menteri Besar Terengganu lagi selepas ini. Artinya dalam PRU16 akan datang, Dr. Ahmad Samsuri hanya akan bertanding di peringkat parlimen saja dan tidak lagi bertanding kerusi DUN. Dengan demikian, kerusi Menteri Besar Terengganu yang kosong itu sudah boleh dijangka siapa bakal pengisinya. Hampir pasti selepas PRU16 akan datang, jawatan Menteri Besar Terengganu itu akan diambil alih oleh Dr. Muhammad Khalil Hadi, iaitu anak kepada Hadi Awang, Presiden PAS sendiri. Beliau sekarang adalah Exco Kerajaan Negeri Terengganu, selain merupakan Adun Batu Buruk. Sebagai anak kepada Presiden PAS, pencalonan Dr. Muhammad Khalil sebagai Menteri Besar Terengganu tentu saja tidak dibantah, bahkan mendapat persetujuan sepenuhnya daripada parti itu. Lagipun, sama-sama bergelar doktor seperti Dr. Ahmad Samsuri juga, Dr. Muhammad Khalil tidak kurang dari segi kelayakannya untuk menerajui negeri Terengganu. Dari segi peluang pula, Dr. Muhammad Khalil bagaimanapun lebih cerah laluan masa depannya berbanding Dr. Ahmad Samsuri. Ini kerana PAS sudah boleh dijamin akan terus kekal memerintah Terengganu. Silap-silap mengulangi lagi kemenangan 32-0. Namun Perikatan Nasional belum lagi terjamin lagi untuk mampu menawan Putrajaya.
Dalam hal ini, jika semuanya terbukti menjadi kenyataan nanti, harus diakui bahwa Hadi memang bijak dalam percaturan politiknya. Deep, sungguh deep. Artikel ini memang sangat-sangat dalam. Maksudnya memang sangat dalam. Wow, susah mau komen. Nanti kita tengoklah apa yang jadi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tentu ramai orang nak tahu, ramai orang mahu tahu. Tentu ramai mahu tahu. Sebab musabab kenapa sebenarnya UMNO tidak mahu bersama dengan PAS. Walaupun mereka pernah bersama dalam muafakat nasional. Tentu ramai mahu tahu. Kenapa ya? Kenapa? Bukankah kalau dilihat kepada tujuan apa yang mereka perjuangkan itu sama, yaitu Melayu dan Islam. Tapi kenapa UMNO tidak mau lagi bersama dengan PAS? Rupa-rupanya baru kita tahu sekarang mengapa UMNO tidak mahu lagi bersama dengan PAS. Ini telah dibongkar sendiri, diberitahukan sendiri, diakui sendiri oleh Setiausaha Agung UMNO, Ahmad Maslan. Saya pun terfikir juga, mengapa UMNO tidak bersama dengan PAS? Dan mengapa UMNO tidak habis-habisan untuk mempertahankan muafakat nasional bersama dengan PAS? Rupa-rupanya Ahmad Maslan membongkar perkara tersebut. Ini saya kongsikan kepada anda apa yang sebenarnya terjadi sekiranya UMNO bergabung dengan PAS sekarang. Ini rupanya yang terjadi. Ahmad Maslan berkata, lagi awal UMNO berkubur jika bersama dengan PAS. Itu kata Ahmad Maslan. Ahmad Maslan berkata PAS pernah menyebut mahu menggantikan UMNO sebagai parti membela orang Melayu dan Islam sebelum ini. UMNO akan berkubur lebih awal jika bekerjasama dengan PAS, memandangkan parti itu dilihat sukar untuk menawarkan kerusi kepada mereka pada pilihan raya akan datang. Itu pendedahan yang dibuat oleh Ahmad Maslan. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO itu berkata, ketika ini kebanyakan kerusi DUN dan parlimen di 4 negeri yang ditakbir oleh pembangkang dikuasai oleh PAS, dan tidak mungkin UMNO akan diberi banyak peluang untuk bertanding. Jika UMNO tidak bersama PAS, katanya, pastinya kita boleh bertanding di tempat mereka dan dalam tempo 4 tahun lagi pada pilihan raya akan datang, katanya. UMNO boleh ambil alih parlimen dan DUN sekiranya mereka tidak menjalankan tugas dan harapan rakyat. Katanya ketika meninjau tapak projek College Community Parlimen Pontian di Kampung Parit Haji Abdul Rahman Benut, menurut utusan Malaysia. Sementara itu, beliau yang juga adalah timbalan Ketua UMNO Johor berkata, PAS pernah menyebut mahu menggantikan UMNO sebagai parti membela orang Melayu dan Islam sebelum ini. PKR tidak pernah sebut hendak menggantikan UMNO, katanya. Begitu juga dengan Bersatu pun ada sebut perkara itu. Perkataan mengganti UMNO itu merupakan persaingan antara UMNO, PAS dan Bersatu, katanya. Terdahulu FMT melaporkan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, UMNO bakal berkubur pada PRU16 jika terus bekerjasama dengan DAP. Merujuk kepada keputusan PRK Kemaman yang menyaksikan undi diterima parti itu terus merosot. Katanya pemisahan UMNO daripada DAP adalah usaha boleh menyelamatkan parti Melayu itu, selain kembali kepada perjuangan untuk bangsa, negara dan agama. Sebelum ini, Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, parti itu tidak menolak kerjasama dengan UMNO di sebalik sejarah pahit
hubungan mereka susulan cadangan penyatuan untuk mengambil alih pentadbiran Putrajaya dibangkitkan oleh Syam Jalil. Bagaimanapun, Presiden UMNO Zahid Hamidi menggesa parti itu supaya menoktahkan mimpi bersama UMNO, kerana sejarah pahit sebelum ini mengakibatkan UMNO nekat tidak akan menjalinkan sebarang hubungan semula atau kerjasama dengan PAS yang kini bersama dengan Perikatan Nasional. Dan Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.